Assalamualaikum, bertemu kembali di dalam Bicara Santai Bujang Okey. Kali ini kita akan membincangkan satu topik mengenai passion, iaitu nyala rasa. Jadi adakah nyala rasa menerangi kegelapan yang disebabkan oleh COVID-19? Kan sekarang ni di dalam COVID-19 pandemik yang melanda dunia. Jadi ramai yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, malah banyak bisnes yang terpaksa menukar strategi bisnes dan bisnes model masing-masing. Jadi masa sekarang ialah masa untuk ramai untuk adjust dan adapt. Jadi ini ialah suasana yang dia macam gelap lah. Pada setengah orang memang gelap, tak nampak langsung jalan keluar. Ada setengah nampak sama-sama dan ada setengah yang terang, dia nampak jalan. Jadi apa yang membezakan mereka ni, kelompok ni? Jadi ada satu buku yang saya baca, sebenarnya kajian yang ditulis oleh Angela. Sekejap, dia punya kajian ni oleh Angela Lee Duckworth. Dia buat kajian mengenai greed. Greed ni bila saya lihat dia punya definisi ialah kesungguhan, keazaman yang berkobar-kobar. Jadi dalam kajian ni menunjukkan bahawa yang membezakan antara orang berjaya dan orang gagal ialah greed. Dan menariknya, dalam greed ni ada kaitan rapat dengan passion dan perseverance. Passion nyala rasa, perseverance ni ketabahan. Jadi greed kalau mengikut kajian Angela ni lah, greed yang membezakan antara orang yang gagal dan orang yang berjaya. Jadi menurut Angela lagi, greed yang mana di dalamnya ada nyala rasa ni berkesan untuk mengekalkan stamina dan juga komitmen untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita boleh lihat sekarang ni kita boleh lihat dalam media sosial ramai sekarang dah buat video macam ni. Kita boleh nampak passion masing-masing dalam berkongsi ilmu, dalam berkongsi ilmu pengetahuan, apa yang mereka boleh berkongsi dengan orang lain, malah bercerita mengenai apa yang mereka buat, produk-produk yang mereka hasilkan juga. Kita boleh lihat passion yang ada pada mereka. Masa saya menghasilkan buku Bujang Okey, saya tak ingat siri yang mana, adakah siri yang ini ataupun siri yang ini, Bujang Okey Show Kaya. Saya dah cari dah tadi, saya tak jumpa yang mana satu saya ada tulis. Saya ada terbaca definisi paling mudah dan yang saya terus macam itulah definisi yang saya boleh faham konsep passion tu. Dalam buku tu yang mengatakan passion ni ialah semangat yang berkobar-kobar dari macam ni, semangat yang berkobar-kobar yang wujud dalam setiap nafas tindakan dari saat kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali. Dan passion tu boleh dilihat dari setiap pergerakannya. Jadi passion ni memang bagi saya sangat yang menentukan bagaimana seorang itu boleh melonjak diri dia daripada bawah dan bangkit semula. Jadi sejauh mana passion boleh menerangi laluan gelap COVID-19? Jadi ini persoalan dia juga. Jadi bila kita kata passion, dia bukan semata-mata passion, kita memerlukan elemen-elemen yang lain. Tetapi passion ni lah yang menggerakkan kita. Saya selalu panggil passion ni semangat berkobar-kobar ni seperti sindrom Coca-Cola. Selalu kawan-kawan saya selalulah cakap, ni sindrom Coca-Cola, kena hati-hati. Bagi saya wujudkan sindrom Coca-Cola tu sebab bila saya kata semangat berkobar-kobar, ada masa dia akan surut. Seperti Coca-Cola, saya guna Coca-Cola sebab senang sebut. Bila botol Coca-Cola kita goncang, dia kan nampak buih-buih dia tu nampak macam banyak. Jadi kalau kita even buka botol Coca-Cola tu melimpah-limpah dia punya buihnya tu. Tapi lama-lama dia akan hilang dia punya buihnya. Sama seperti semangat. Jadi bagi saya bila kita kata passion juga dia ada naik dan turunnya. Jadi dalam hal menerangi laluan gelap COVID-19, passion harus ditambah dengan elemen-elemen pemangkin yang lain seperti ilmu, seperti kawan-kawan, buku yang dia baca, tindakan positif yang dibuat. Jadi
Tetapi di sini saya harus tekankan mengenai dua perkara yang kita harus berhati-hati, ya. Satu yang saya panggil dream wrecker. Dream wrecker ni, siapa mereka? Masa saya hasilkan buku Bujang Okey, saya memang terbaca satu buku yang highlight mengenai perkataan ini, dream wrecker, ya. Bila saya terjemahkan ia kepada pemusnah impian, ya. Dream wrecker, pemusnah impian. Saya baca sikit keratan, ya, yang saya tulis dalam buku ni. Tidak dinafikan bukan semua rakan dan ahli keluarga gembira dengan hasrat anda untuk menjadi bujang okey. Ada yang akan berkata, kenapa susah-susah sambung belajar? Nanti tak ada orang nak kat kau. Atau, kau dah beli rumah? Untung suami kau basuh kaki je, dengan nanda sindiran. Mereka ini saya namakan pemusnah impian. Pemusnah impian ni adalah individu yang suka mensabotaj impian, mengecil-ngecilkan kejayaan dan menghalang anda daripada terus mencapai matlamat untuk menjadi bujang okey, ya. Masalahnya, mereka ni ialah teman baik, keluarga, rakan sekerja, malah lelaki atau wanita bujang yang anda minati. Dalam konteks yang saya tulis ni ialah mengenai bujang okey. Tetapi apabila kita menyebut mengenai pemusnah impian, ia berlaku dalam apa jua keadaan. Apatah lagi bila keadaan kita nak bangkit. Bila kita nak bangkit, kita nak ubah dan kita nak membuat sesuatu yang lain daripada norma sebelum ni, ya, norma baru ni, akan wujud kelompok individu ni yang akan memusnahkan impian kita ni, ya. Bila saya kata impian, sebab benda ni dalam kepala, kita baru nak rancang, belum lagi bertindak. Ni isu dia, belum lagi bertindak dah ada orang nak musnahkan, ya. Jadi dalam hal ni saya cadangkan cuba elakkan, ya. Dalam situasi sekarang, dalam situasi kelam COVID-19 ini, saya cadangkan elak rapat dengan mereka yang anda rasa pemusnah impian, ya, dream wrecker. Pada waktu ini kita perlu keliling diri kita dengan orang-orang yang boleh membawa kita ke depan dan yang boleh membantu kita untuk mencapai, ya, misi kita, ya. So yang kedua, harus juga berhati-hati dengan kegagalan yang berterusan. Di waktu ini, di waktu COVID-19 ini, kita tahu kita di waktu ini norma baru, kita harus mengubah cara kita berfikir, mengubah, kalau kita buat bisnes, kita harus ubah strategi, ubah business model, banyak perkara yang harus kita ubah, tetapi dalam waktu ini kita harus elak membuat tindakan ataupun keputusan yang berisiko tinggi, ya. Pada waktu sekarang ni juga bukan masa untuk test konsep high risk high return, ya. So saya faham, konsep high risk high return itu, tetapi pada waktu ini adalah lebih sesuai untuk kita membuat micro goals, matlamat mini matlamat, di mana kita boleh capai sedikit demi sedikit, tetapi ia merupakan kejayaan, Jadi kejayaan yang merupakan kejayaan kecil ini sebenarnya membantu untuk kita membina jati diri, membina kekuatan diri untuk bangkit, Jadi memang di saat ini kita macam berkobar-kobar lah juga, passion, kita passionate untuk meneruskan projek yang kita dah buat, tetapi harus berhati-hati kerana di waktu ini risikonya sangat tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru, sesuatu yang yang unik ataupun yang lain, yang keterlaluan, Kejayaan kecil masih kejayaan, Jadi hasilkan beberapa kejayaan kecil. Semoga kejayaan kecil itu akan membentuk satu asas yang boleh membawa kita ke arah kejayaan yang lebih besar, Jadi persoalan yang asal tadi, adakah nyala rasa boleh menerangi laluan gelap COVID-19? Jawapan dia boleh, tetapi seperti kajian Angela sebentar tadi, yang saya bacakan,
bila semangat yang berkobar-kobar, semangat bersungguh iaitu grit yang dinyatakan tadi itu, ia melibatkan pemangkin. Pemangkin yang dinyatakan dalam kajian itu ialah nyala rasa dan perseverance iaitu ketabahan. Tetapi pada masa yang sama juga kita harus faham passion sahaja tidak cukup. Passion itu harus disulami dan diikuti dengan tindakan yang positif, dengan bahan sumber bacaan dan juga dengan perbincangan dengan kawan-kawan yang sealiran. Jadi semoga suasana COVID kita hari ini sementara sahaja untuk menguji ketahanan diri kita sebenarnya. Bukan sahaja virus ini menyerang diri kita, diri manusia, tetapi juga menyerang jati diri kita sebagai seorang individu. Jadi inilah masanya untuk kita bangkit sebagai seorang individu untuk melihat apa lagi potensi yang kita ada. Jadi saya doakan di dalam waktu yang singkat ini, saya doakan kawan sekalian semoga sihat walafiat dan semoga passion saudara-saudari tuan-puan sekalian, tak ada apa jua yang dilakukan terus kekal menyala membakar. Semoga ia terus boleh menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk semua. Jika suka dengan video ini, boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain, dan insyaAllah kita juga jumpa minggu depan dengan topik yang lain di dalam Bicara Santai Bujang Okey. Sehingga minggu depan, dari saya Mimi Saleh, Assalamualaikum.